Okey, kembali dalam program Koresponden Bernama. Banyak yang boleh kita pelajari sekiranya kita ni rajin untuk menambah ilmu dan eksplorasi sesuatu yang di luar bidang kita. Tambah pula sekarang ni kan musim PKP, jadi banyaklah waktu yang terluang. Dari minat dan kerajinan itu, tidak mustahil boleh membantu orang lain ataupun mungkin boleh menjana pendapatan sampingan. Cadangan saya, apa kata anda menyelami dunia James Bond? Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi mengenai apa yang saya cakap pasal James Bond apa semua ni kan. Jadi apa kata kita terus saja bersama dengan pengarah urusan Spy Gadgets, Roslan Muhammad Abu Bakar. Assalamualaikum Cik Roslan. Ya, waalaikumsalam. Afan. Ya. Alhamdulillah, saya sihat. Sihat ke Cik Roslan? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh iya ke? Okey, Cik Roslan, saya rasa ramai dah penonton-penonton semua ni nak tahu dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan spy gadgets. Tapi sebagai permulaan mungkin boleh kongsikan apakah mungkin ada jenis-jenis teknologi spy yang ada untuk waktu ketika ini, Cik Roslan? Okey, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi ya. Okey, saya Roslan, pengarah urusan dari jenama Spy Gadget, your total solution of spyware. So, pakaran kami adalah bantu mendapatkan bukti penyiasatan dan keselamatan diri ya. So kita nak bercerita sikit tentang knowledge sikit knowledge tentang teknologi James Bond ni ataupun teknologi spy ni ya. Untuk teknologi spy ni kita lebih panggil kepada bugging device lah sebenarnya, bugging device lah. Kita sebab teknologi James Bond ni lah boleh katakan lebih kepada tactical, tapi teknologi spy ni lebih kepada gadget-gadget untuk merakam bukti ya. So untuk bugging device ni ataupun teknologi spy ni sebenarnya dia terdiri daripada beberapa kategori sebenarnya. Ramai daripada masyarakat kita cuma tahu teknologi spy ni just spy camera, hidden camera ataupun covert camera dia kan. Tapi saya nak share sikit knowledge berkaitan dengan kategori teknologi spy yang general yang ada sebenarnya. So sebenarnya untuk teknologi spy ni dekat dunia ni sebenarnya dia terbahagi pada 5 kategori ya. 5 kategori dia terbahagi ya. So saya nak terangkan yang paling penting lah 4 kategori penting lah untuk bugging device ni ya. So untuk first sekali teknologi device, teknologi bugging device ni saya nak terangkan lah berkaitan dengan listening device lah. So untuk teknologi spy ni dia satu listening device lah kita panggil lah, iaitu untuk merakam, untuk mendengar audio secara live. Secara live dia boleh dengar. So dia ada jenis dia ada banyak bentuk sebenarnya. Untuk listening device pun ada bentuk macam plug, ada bentuk macam pen pun ada untuk listening device ni. So kedua ialah bagi device kategori saya nak terangkan mengenai recording device. Recording device pun ialah device yang merakam suara saja. Dia ada banyak bentuk juga, macam boleh tengok gambar tu dia ada bentuk key fob kamera, bentuk spek mata, itulah recording device. Dia hanya merakam suara saja. Dia tak rekod video, dia suara saja. Dan kategori ketiga ialah ini yang very famous ni, familiar, ialah kategori ni kita panggil hidden ataupun covert camera. Yang mana kategori bagi device ni dia boleh merakam visual dan audio sekali serentak. Sama ada dia dalam bentuk live ataupun recording sekali lah. Okey, macam kita tengok dekat dalam video ni pada tunjuk dekat atas tu banyak bentuk Itu ialah hidden camera yang mana itu dia merakam suara dan video sekali Boleh buat dalam bentuk live ataupun recording Okey, dan kategori keempat saya nak terangkan untuk bagi device ni lah vehicle tracking system Yang mana lah untuk kategori ni ialah dia lebih kepada unit GPS GPS mana untuk tracking, untuk memantau pergerakan secara live lah. Unit ni pun banyak pakai dekat kenderaan untuk tujuan keselamatan So ada empat kategori yang saya dah sharekan lah, 4 kategori yang penting lah dalam teknologi spy ni sebenarnya.
Okey, baik Cik Roslan. Macam saya pun macam tertanya-tanya jugalah kegunaan untuk teknologi spy ni. Kegunaan ni untuk apa? Sebab sebelum ni mungkin kita rasa macam kalau ada mereka ni yang menggunakan teknologi spy ni mungkin untuk macam perisikan ke ataupun untuk ketenteraan, penguasa dan sebagainya. Mungkin bagi pemahaman Cik Roslan sendiri bagaimana? Mungkin ada di antara kita macam nak belilah gadget ni tapi mereka tak tahu apa kegunaannya selain daripada apa yang saya sebutkan tadi. Cik Roslan. Okey, boleh. Okey, terima kasih Ahmad. Okey, soalan yang agak baik sebab ramai juga tanya kita sebelum ni sebab kalau ikutkan banyak masyarakat ingat ni teknologi spy ni lah lebih kepada penguat kuasaan yang pakai penguat kuasa ataupun bahagian fisikan ataupun PI, penyiasat persediaan yang pakai barang teknologi spy ni. Tapi sebenarnya teknologi spy ni dia lebih kepada keselamatan. Untuk bantu dalam keselamatan kita dalam kehidupan seharian yang mana kita dah buktikan kita ada buat berapa survey sebelum ni. Kita ada buat survey kepada 150 orang yang berlainan jantina, berlainan bangsa dan berumur 25 tahun ke atas. So kita ada 18 soalan. So kebanyakannya yang menjawab 98% menjawab ya, yang di mana ada teknologi spy yang dapat bantu dalam kehidupan seharian mereka. Pertama dia yang bekerja. Sebagai contoh ini yang 98% jawab ya. Kita ada satu soalan, kita ada klik satu situasi yang mana pernah rasa takut kehilangan kenderaan yang anda sayangi. Itulah situasi yang banyak berlaku di antara kita lah. Yang mana yang siapa-siapa yang makan kenderaan So untuk masalah ni dia sebenarnya boleh dibantu menggunakan teknologi vehicle tracking system yang saya ceritakan sebelum tu, iaitu menggunakan unit GPS. So unit GPS tu lah sebenarnya salah satu bagi device ataupun teknologi spy yang boleh guna dalam kehidupan seharian kita untuk masalah yang rasa takut kehilangan kenderaan yang disayangi. Mungkin Afad pun mengalami masalah yang sama Afad. Biasa tu kan. Memang kita rasa macam takut-takut juga. Tapi bila Cik Roslan dah katakan bahawa rupanya ada teknologi kan untuk kita nak mengesan dekat mana sahaja kereta kita kan, motor ke apa-apa sahaja yang kita perlukan kan. Mungkin kita bolehlah hubungi Cik Roslan nanti kan. Kita boleh harga kawan-kawan nanti boleh bagi. Betul. Okay. Satu situasi lagi boleh? Okey, boleh. Satu lagi apa? Okey. Yang ni situasi ni lah, yang ni pun ramai 98% yang menjawab dia yang mana untuk pasangan yang dah berkahwin dan mempunyai anak, yang mana kita ada tanyakan soalan, pernah terfikir tentang keselamatan anak anda dijaga pengasuh? So kebanyakannya memang ya, memang dia menjawab ya, dia memang ada rasa takut keselamatan dia. So kat situ ada masalah yang kita boleh bantu menggunakan hidden camera lah. Hidden camera, teknologi spy, hidden camera. Mana kita boleh pantau secara live dan rakam sekali apa kejadian yang berlaku dekat rumah tu. Kalau kita takut lah pengasuh kita buat apa-apa kan. Sebab kadang kamera konvensional ni kita tak dapat rakam bukti dengan jelas. Sebab tu kita perlukan hidden camera lah untuk kita dapatkan bukti dengan lebih efektif lagi sebenarnya. Itu antara dua situasi lah kita ceritakan. Yang mana sebenarnya teknologi spy ni banyak kegunaan dia dalam kehidupan seharian masyarakat kita lah. Pertama dia yang bekerja. Betul. Ya, itu baru dua contoh kan. Saya percaya banyak lagi contoh-contoh yang Cik Roslan boleh bagi kan. Tapi itulah dia. Yang tadi bercakap berkenaan dengan kalau kita nak hantar anak kita, tak kiralah sama ada ke taskar ke ataupun di pusat penjagaan mana-mana kan. Mungkin kita boleh letak hidden camera dan sebagainya. Tapi itulah takut-takut kalau hidden camera tu ada individu yang mungkin menyalahgunakan pula teknologi yang ada ni. Bagaimana Cik Roslan nak menjawab tentang persoalan ni? Mereka ni yang menyalahgunakan teknologi spy ini, Cik Roslan. Okey. Alright. Okey, ni pun soalan yang baik juga ni tentang penyalahgunaan teknologi ni So penyalahgunaan teknologi ni lah benda yang biasa berlaku Inilah berkaitan lebih pada the human issue human ethic Nak kata teknologi spy ni bukan teknologi spy dia yang salah guna Segala teknologi yang ada dekat dunia ni pun boleh salah guna kan Kita boleh bagi contoh yang paling dekat dengan kita lah smartphone lah. Sebelum zaman ada smartphone dulu tu tak banyak aktiviti penyebaran maklumat palsu, access video yang bukan semua berlaku Tapi bila teknologi smartphone ni diwujudkan, sebenarnya ada kebaikan dia dan keburukan dia sebenarnya banyak juga.
banyak juga orang salah gunakan smartphone ni buat benda-benda bukan, rakam bukan dan sebagainya. Dan teknologi lain seperti macam senjata api, boleh kata, ataupun pisau pun boleh disalahgunakan sebenarnya. So teknologi spy ni boleh kata is beyond our control lah. Ialah luar daripada kita tak boleh kawal benda ni. Dia lebih kepada the human issue yang mana saya selalu juga pesan pasal teknologi ni, jangan salahkan teknologi, salahkan manusia yang tak dapat kawal diri sebab anything apa-apa pun yang berlaku pun ialah human, manusia sebenarnya yang salah guna sebab teknologi kita tak boleh nak halang teknologi daripada still berkembang dan berinovasi sebab kalau tak ada teknologi tak berkembang, mungkin live virtual hari ni pun tak dapat dibuat. Ya, betul. Okay, itu berkaitan dengan teknologi yang saya boleh explain sikit lah pasal penyalahgunaan ni memang beyond our control lah. Yang mana kita cuma just boleh create the target market yang sesuai dia yang datang pada kita lah. Betul. Yalah, sebab kadang-kadang kita ni wujudkan teknologi ni adalah untuk memudahkan kita kan, nak mempercepatkan proses dan sebagainya. Tapi mungkin yalah segelintir daripada individu ni yang menyalahgunakan kemudahan ini. Bercakap berkenaan dengan yalah benda ni yang positif untuk kita ni, gadget yang dicipta ni adalah untuk membantu kita. Mungkin dari segi spy gadget sendiri ada tak macam yalah proses untuk membantu klien dalam proses macam nak dapatkan bukti-bukti ni. Apa yang spy gadgets boleh berikan kepada klien ni? Okey, Afad. Alright. Terima kasih. Okey, so di spy gadget ni kita ialah total solution of spy work. So kita ada produk dan juga professional services yang mana kita just bukan buat trading kita ada buat professional services juga berkaitan dengan spy work. Kebiasaannya untuk proses bukti ni proses mendapat bukti ni kita ada melalui berapa fasa yang mana fasa pertama ialah fasa kita analisis. Kita buat analisis dulu masalah klien kita tu. Masalah klien apa? Dia perlu ceritakan dengan kita secara transparent Sebab di spy gadget memang kita ada team yang lakukan consultation, free consultation untuk masalah klien. So lepas kita tahu masalah klien tersebut, baru boleh kita bagi the solution penyelesaian. So penyelesaian pun biasanya kita akan melalui fasa pertama dulu, iaitu fasa produk dulu. Kita akan cuba dulu selesaikan masalah klien tu menggunakan produk dahulu. So kalau produk pun tak dapat membantu masalah dia tu, kita akan go to the professional services seperti kita ada PI, installation ataupun customization yang mana yang tu dia punya level dia lebih tinggi dan cost dia mungkin lebih mahal. Dan kebiasaannya memang kita akan cuba selesaikan masalah klien kita tu, sama ada masalah mendapatkan bukti ataupun keselamatan diri tu melalui produk dahulu. So kalau produk tak dapat membantu dia juga, barulah kita akan advance pergi professional services. Yang tu sebenarnya cost dia lebih tinggi Tapi untuk mendapatkan bukti itu sebenarnya lebih efektif sebenarnya berbanding dengan produk Tapi apa-apa pun kita bergantung pada bajet klien kita juga Sebab tak semua orang mungkin mampu point PI penyiasat sendirian kita pun faham benda tu. Ya, betul. Apa pun kena tengok bajet sendirilah kan. Tapi apa pun saya rasa kena pergi jumpa Cik Roslan, pergi dekat Spy Gadget barulah kita tahu solusi permasalahan kita semua ni kan. Okey, Cik Roslan, kalau bercakap berkenaan dengan hidden camera, benda-benda teknologi spy ni, kadang kita boleh dapat benda ni dekat platform-platform beli belah sekarang ni kan. Kita ada Shopee, Lazada dan sebagainya kan. Jadi mungkin Cik Roslan boleh kongsikan apa bezanya kalau mereka ni dapatkan produk itu daripada Spy Gadget berbanding di atas talian yang lain itu, Cik Roslan. Okey, boleh. Okey, terima kasih Sebab soalan ni pun sangat baik Ramai juga klien kita yang tanya soalan yang sama Dan banyak juga yang menghadapi masalah yang membuat perbezaan dekat luar Yang mana produk tu tak berfungsi dengan baik So sebelum tu saya akan terangkan dulu kita punya unique selling point Yang mana unique selling point daripada Spy Gadget Kita ada beberapa unique selling point yang saya boleh sharekan yang mana kita memang berbeza dengan platform-platform yang lain Okey, first kita untuk Spy Gadget ni kita memang ada satu physical shop Kita ada physical shop kita sendiri dan memang kita ada showroom. Kebanyakannya memang ramai klien yang suka datang sebelum lockdown ni memang diorang
prefer untuk datang untuk demo dan test sekali barang-barang tu. So kat situ dia puas hati, dia tengok the quality, resolution yang dia dapat tu memang betul-betul work. So seterusnya untuk spek dan quality ni, okey, di Spy Gadget ni memang kita akan jaminkan real spec. Yang penting real spec kita tak ada tawarkan beautiful spec So saya nak just advice je, minta berjaga-jaga sebab banyak sebenarnya platform-platform kat luar tu yang mungkin harga kadang tak masuk akal tu. Okey, terbanyak menawarkan beautiful on spec maksudnya spec dia nampak memang gempak macam-macam tapi di end bila dapat the result je kadang 2-3 spek dia yang betul. Yang lain tu semua kadang ke laut Terutama ni ialah resolution Banyak mengalami masalah resolution Mana resolution dia claim Full HD 1080p Bila dapat dia dapat just standard resolution dia 480p So yang tu kena berjaga-jaga untuk mungkin yang tak pakai yang untuk koleksi peribadi ataupun pakai sekejap tak apa. Tapi untuk yang nak pakai untuk operasi ataupun untuk tugasan sebenar, kita tak prefer lah untuk cari yang jenis murah-murah sangat. Baik, Cik Roslan. Dan selain tu pun untuk after sales support pun kita ada free consultation, warranty, expertise team dan paling penting dah di Spy Gadget ialah kita ready stock lah. Yes. Ready stock item lah. Ya, itu yang kita nak kan. Jadi itulah dia, kalau kita beli dekat pasaran luar belum tentu lagi kan produk itu berkualiti ataupun tidak. Kadang-kadang spek tu adalah spek yang mungkin lama-lama mereka jual balik dan sebagainya. Tapi kalau anda nak dapatkan teknologi terkini, dapatkan di Spy Gadget. Jadi anda semua boleh layari Instagram, Facebook dan juga YouTube Spy Gadget Biz untuk anda dapatkan produk ni. Betul Cik Roslan ya? Betul. Untuk official website boleh pergi terus www.spygadgets.com.my lah. Baik. So Instagram, YouTube dan FB memang kita boleh layari Spy Gadget Biz. Okey, baik. Terima kasih Cik Roslan. Okey, itu dia. Kita telah pun bersama dengan Cik Roslan Muhammad Abu Bakar, pengarah urusan Spy Gadgets. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Okey, salam. Okey, baik. Okey, kepada anda semua, jangan lupa untuk anda dapatkan pelbagai teknologi-teknologi berkaitan dengan gadgets, iaitu di Spy Gadgets Biz. Okey, kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Bye-bye. Ramalan cuaca ini dibawakan oleh Radio